Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang yang dihormati Puan Nur Hashim binti Ismail, Kaunselor Politeknik Sultan Idris Shah yang merupakan penceramah jemputan kita pada petang ini, kepada barisan pensyarah serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada petang Jumaat yang mulia ini dalam bulan Ramadan kita sama-sama dapat berkumpul di alam maya bagi menjayakan satu lagi webinar, iaitu webinar motivasi diri dengan tema kita pada petang ini, New Me with 5R, bersama pegawai kaunseling yang kita jemput khas untuk menjayakan majlis kita pada petang ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Puan Aisyah binti Ismail untuk meneruskan sesi webinar kita pada petang ini. Silakan Puan. Terima kasih Cik Rizal selaku pengurusi majlis kita pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pada semua kerana sudi hadir bersama webinar kita pada hari ini. Okey, so saya nampak macam dia tak tayang. Okey, kita dah masuk ke R yang pertama. Okey, kita dah ada bekal kita. Tapi kita tak jamah elok-elok. Macam itulah istilah dia kan. Kita tak menikmati bekal kita tu dengan sebaiknya. So masa kita tengah menikmati tu, tiba-tiba ada masalah pula. Orang panggil, contohlah kan. So kita recognize apa sebenarnya halangan kita, apa sebenarnya punca kita ni kadang-kadang tenggelam, timbul kata apa, berenang tapi tiba-tiba nak lemas kan, macam tu Saya faham. As a student saya juga pernah lalui, Cik Riza sendiri pernah lalui kan, fasa-fasa remaja, awal dewasa. Sekarang ni dah dewasa, dah ibu ayah contoh kan. So pertama sekali, kenal pasti dulu. Kadang-kadang kita ada cabaran, dah masuk minggu ke berapa ni, yang minggu mungkin ke 5 ke 6 kan Cik Riza? 6. Minggu ke-6 ni dah rasa macam ya Allah, lemas pula lah tiba-tiba kan. Alright. So kenal pasti dengan rasa self love. Self love ni macam mana? Saya mampu buat benda ni, tapi kenapa saya rasa lemah pula sekarang? Dia bukan pandangan yang macam ni tau. Aku memang tak boleh buat benda ni sebab tu aku memang takkan buat. Itu self hate ataupun kita rasa kita blame diri kita. So please pandang diri kita ni dengan self love. Saya mampu sebenarnya, tapi kenapa jadi macam ni? Saya boleh buat benda ni. Saya dulu lagi teruk daripada ni, boleh lalui. Kenapa sekarang macam ni So kita pandang diri kita dengan rasa cinta, rasa sayang pada diri kita. So tu pentingnya self love tu dulu. Kemudian baru kita pergi ke poin pertama. Hiduplah kita dalam kesedaran. Kesedaran ni macam mana? Here and now. Sekarang ni. Kalau sekarang ni anda berasa stres contohnya, tak apalah, lalui dia. Stres tu stres apa sebenarnya? Masih boleh dengar webinar, syukur dulu kan dapat dengar webinar. Syukur dulu line you all okay. Saya syukur walaupun line dia macam tak keluar chat, tapi saya masih boleh teruskan, you all boleh dengar. Okay, tu here and now. Suka saya kongsikan juga konsep here and now ni adalah macam dekat kedai di Indonesia lah cerita dia. Boleh dengar semua. Saya risaulah ada yang tak boleh dengar ni. Boleh Alright. Okay, alhamdulillah. Suka saya kongsikan konsep here and now ni supaya you all faham. Okay, ada kedai di Indonesia. Pakcik ni dia jual bakso, paling popular lah ni dekat Indonesia, Bandung. Dia tulis nama kedai dia, of course, harga dan sebagainya. Tapi ada satu signboard besar dia tulis, hari ni free, esok bayar. Apa dia tulis? Cuba baca, cuba cakap. Apa dia tulis? Hari ni beli, esok bayar. Signage tu besar. Boleh ulang? Aiman, boleh ulang?
Amisha? Saya suka petik nama, sorry lah Ya puan. Apakah signboard yang terpampang pada kedai tersebut? Hari ni beli, esok bayar. Okey, betul. So, orang pun berpusu-pusu lah nak datang, nak dapat yang free esoknya. Kan? Dia pun pergilah. Pergi makan ni, menikmatilah. Sedap dia kata kan. Untung ni makan hari ni, esok dapat free dia cakap. Dan esok pun berbondong-bondong lah orang datang dan menuntut yang free tu dekat si pakcik Polan ni lah. Dan pakcik tu cakap lagi, bacalah signboard tu lagi sekali. Orang tu pun baca. Apa dia baca, Amisha? Hari ni beli, esok bayar. So pakcik tu kata, bila nak kena bayar? Bila nak kena beli? Dia kata hari ni. So, tapi semalam tak baca signboard tu dia cakap. So, maksudnya apa? Istilah tiada esok. Istilahnya hari ni je lah yang sebenarnya relevan. Esok tu belum tentu kita mati kan, kita hidup, belum tentu lagi. So, appreciate lah yang hari ini, yang sekarang untuk kita lalui kehidupan kita. Kalau kita boleh bertindak sekarang, please bertindak sekarang. Kalau kita rasa kita dah lama tak cakap I love you kat mak ayah, cakaplah I love you. Itulah maksud dia. Bukan kita tunggu kita dalam keadaan betul-betul sadis, mak abah sayang mak abah ni macam tu. Please gunakan here and now tu dengan tepat dan betul supaya kita appreciate sebenarnya apa je yang berlaku dalam diri kita. Alright, so tu jelas boleh faham kan? Alright. Seterusnya kita pergi point point kedua. Okay, so dengan rasa self love, saya mampu buat, saya sebenarnya boleh buat, saya akan buat. Okay, so kita akan kenal pasti. Sebenarnya saya ni dulu masa SPM, cara belajar saya visual contoh. Cara belajar saya auditory, kinestetik contoh. Tapi kenapa sekarang ni saya macam lost contoh So kaji semula, tengok semula. Alright, ada yang tak tahu lagi cara belajar macam mana, apa tu visual, apa tu kinestetik, apa tu auditory. Nak tahu, kena jumpa saya, buat appointment. Gitu. Okay. So, time management. Okay. Adakah kita membahagikan masa dengan baik, mengikut yang sepatutnya? Time management ni pun ada cara dia. Tambah-tambah you all yang duduk di rumah, peranan sebagai anak, kakak, adik, kan? Tambah lagi satu sebagai pelajar. So, arrangement ataupun management yang betul mampu mengurus kadar stress level you all. Alright? Okay, so kalau bangun pukul 5 berbeza dengan orang yang bangun pukul 8, pukul 10 dia kelang kabut contoh. Alright? So, dan yang paling penting, nak berjaya, nak kaya dunia akhirat, akhlak. Tolong pegang kata-kata saya. Orang yang berjaya dunia akhirat, akhlaknya baik, tip-top, adabnya, sopannya cantik, hormat guru, memuliakan guru. Okay. Inilah sebenarnya rahsia kejayaan sesiapa je yang orang kata apa, kaya. Kalau kaya tapi tak seimbang, akhlak tak ada, tengoklah dia akan tersungkur juga akhirnya. So pegang kata-kata saya, nak kaya macam mana, nak berjaya macam mana, akhlak ni nombor 1. So please, kita dah ada bekal yang baik tadi, kita ada bekal yang negatif pun tak apa, janji akhlak kita terpelihara. Jangan kita menengking dia dengan memperbetulkan dia pula. Tak perlu. Kita buktikan dengan kita punya kejayaan, insyaAllah. Okay? So, bila kita dah kenal pasti tadi tu, kita dah kenal pasti dengan rasa self-love kita, sayangnya diri saya, cintanya diri saya,
kemudian kita kena kenal pasti pula apa yang sebenarnya menghalang kita ni. Kita nak buat assignment ni, nak kasih berjaya ni dalam grup ke, individu ke, tapi kenapa tak boleh? Apa sebenarnya yang menghalang? Adakah alasan kita? Tak boleh lah puan, tak boleh lah weh, internet kat rumah problem lah, kat sini je yang tak okey, tapi kat luar okey sebenarnya, contoh dan sebagainya lah. Pelbagai alasan yang kita create. Dan suka juga saya kongsikan konsep ataupun approach, method 3 kali why. Okay, suka juga saya kongsikan kepada anda semua approach 3 why ni. Apa 3 why ni? Okey, contoh apa masalah ataupun apa halangan you? Saya tak beranilah puan nak tanya dengan pensyarah. Contoh saya tak berani nak tanya dengan pensyarah dalam online ke, dalam kelas online ke, ataupun secara fizikal. Okey, you catat, you tulis, tak berani tanya pensyarah. Okey, why yang pertama, kenapa tak berani tanya pensyarah? You jawab sendiri, you tanya, you jawab. Kita nak audit diri kan? Okey, pertama, tak berani tanya pensyarah dalam kelas, contoh. Why yang pertama, kenapa aku tak berani tanya pensyarah? Okay, kita jawab. Macam saya contoh saya bagi jawapan saya. Sebab kalau tanya, nanti tanya soalan yang bodoh contoh kan. Soalan yang merapu. Nanti orang mengutuk contohlah. Okay, why kedua? Orang kecam. Okay, why kedua? Kenapa takut orang mengecam ni? Contoh kenapa takut orang kata soalan bodoh? Contoh. Kita tanya lagi, kita tanya pada diri kita 3 kali why sampai kita dapat the best answer yang kita boleh. Okay? Lepas tu kita tanya, bila kita tanya cakap tadi nanti orang kecam. Okay, kenapa kita takut orang kecam? Sebab nanti malu. Contoh. Nanti malu. Hujung tu nanti orang blame, kata nak tunjuk poyo. Kan ayat orang sekarang. Nak apa? Saja nak tunjuk pandai, nak test pensyarah lah contoh. Okay. Tanya lagi sekali, last why. Kenapa boleh fikir macam tu? Kan? So at last jawapan saya ataupun apa yang saya jawab adalah sebenarnya malu nak tanya. Sebenarnya malu. So perkataan malu itulah punca kenapa kita tak tanya dalam kelas. Kan, bukannya sebab kita tak tahu nak orang kata apa, nak bertanya. Bukan kita takut orang kecam tu sebenarnya, tapi kita malu. Kan? Atau saya pernah dulu buat sesi dengan klien, kita guna teknik 3Y ni. At last sebenarnya dia pernah ada history malu nak tanya ni sebab dekat sekolah dulu cikgu dia takut cikgu marah dia. Sebenarnya saya tanya dia, cikgu yang sama ke yang awak nak tanya? Cikgu yang berbeza. Jadi perception dia merasakan semua cikgu akan marah bila tanya. So please so itu salah satulah teknik yang boleh you all try apply jugalah. Ni audit diri, you all nak berubah kena audit diri dulu. Alright, so guna 3Y tu pun boleh. Okay, so R yang pertama kita recognize, kita dah kenal pasti, ubah gaya kata apa, belajar kita, perbaiki mana yang longgar dari sudut pengurusan masa. Akhlak kena tip-top. Tu saya cakap, akhlak kena tip-top. Bukan je kepada yang memberi ilmu, kepada yang melahirkan, yang menjaga kita, okay, abang, adik-beradik dan sebagainya. Please, dengan sesiapa je. Okay, yang kedua, respon. Yang kedua adalah response. Okay, bila kita dalam keadaan kadang-kadang kita dah cuba tadi kena pasti, kita dah mengalami
fasa orang kata apa, terduduk lah orang kata kan, macam banyak sangat lah ni, tak boleh nak manage contoh kan, ataupun stuck kan, ada fasanya kita akan rasa macam stuck, tak boleh nak buat apa dah ni kan. Okay, bertenang dulu, here and now tu. Kita perlu bertenang. Kalau dah rasa stuck tu, sebenarnya Tuhan suruh kita berehatlah. Kita manusia ni bukan robot. Okay? Kena bertenang, kena berehat, deep breathing ataupun teknik pernafasan yang betul. Siapa kat sini tahu teknik pernafasan yang betul? Pernah buat tak? Okay? Teknik pernafasan yang betul ataupun yang menenangkan kita, yang mampu mengurangkan kadar denyutan nadi yang sangat tinggi, denyutan jantung yang sangat tinggi. Kalau you all pergi ke hospital pun, kalau you sebut panic attack, doktor akan suruh buat deep breathing ni dulu. Macam mana cara dia? Duduk dalam keadaan paling selesa, dalam posisi keadaan ataupun kedudukan yang paling you selesa, posture badan yang tegak. Alright, tangan macam mana pun tak ada masalah, macam ni ke, tak kisah. As long as you selesa. Tarik nafas dalam kiraan 4. Tarik tu 4, tahan pun dalam kiraan 4, hembus juga dalam kiraan 4. Boleh dapat? Okay, kalau boleh dapat, type dapat. Okay, mana ke dia? Okay, so bila kita deep breathing yang baik, okay, kita akan ada fasa tenang lah. Sebenarnya kadang-kadang orang yang panic attack, dia sebenarnya lupa cara pernafasan. Kita, sebab bernafas ni benda yang rutin kan, selalu kita buat. Sebab tu kadang-kadang kita culas, kita tak sedar sebenarnya kita tak bernafas dengan baik, dengan betul. So itulah antara salah satu juga punca. Alright, so bila kita dah muhasabah diri kita, kita respon benda yang utama dulu. Maksudnya apa? Okay, sekarang ni kena bertenang, dah bertenang dah, okay, Alhamdulillah. Okay, apa yang kena buat dulu? Itu yang sebut dia keutamaan tadi tu. Penting dan segera. Tu kuadran tu. Siapa nak belajar time management, tahu cara nak urus masa dengan baik, nak belajar lebih, jumpa saya. Tiba lagi kan, promote juga. Okay, so ada cara macam mana kita nak urus masa dengan baik. Yang pertama, penting dan segera. Kedua, penting tapi tak segera. Apa dia benda-benda ni? Nak tahu lebih? Buat appointment. Okay, so ada juga yang tak penting tapi segera kena buat. Dan ada juga, dan inilah masalah kita sekarang. Tak penting dan tak segera, tapi itulah yang kita selalu buat. Apa dia ya? Boleh tak bagi contoh? Dia tak penting, dia tak segera, tapi itulah yang keutamaan kita sekarang. Apa dia? Cepu cemas soalan ni. Okay, so kita nak refresh diri kita kan, kita nak renew diri kita. So please, scroll handphone yang terlampau lama kan, main benda yang tak sepatutnya terlampau lama. Bukan tak boleh, bukan tak boleh, tapi kita dah mengutamakan benda yang sepatutnya kita perlu pertimbangkan. So benda tu please rotate semula, bawa baik-baik, yang penting dan segera, penting tapi tak segera. Duduk dalam situasi yang betul, barulah teratur hidup kita, insyaAllah. Okay, so circle kita kena betul tuan-puan, adik-adik semua. Maksudnya macam mana? You di rumah sekarang, circle you sangat mikro. Mikro tu apa? Kecil. Ada adik-beradik, ada keluarga kan. Kalau di poli, circle dia dah besar sikit. Maksud dia apa? Kita ada rakan sebilik, rakan sebelok, rakan sekelas. Nampak tak? Kita ada pensyarah, kita ada fellow. Itu maksud dia makro circle. So dekat sini kita akan beresponsif, kita akan memberi respon terhadap persekitaran kita dengan lebih luas lah. Kalau dalam circle yang kecil ni, kita akan orang kata makin kadang-kadang makin kecil. Walaupun kita ni dunia tanpa sepadan, sometimes kita terikat dengan circle tersebut. So benda ni pun kena
kita respons dengan betul dan baik. Alright, dan bukan kena sentiasa positif. Mustahil, kita manusia bukan malaikat. So kita tidak akan sentiasa positif. Ada masa kita akan menangis, ada masa kita akan marah, ada masa kita akan sedih. Tapi mulakan positif balik. So jangan kau senang lah cakap, kau boleh je positif selalu. Kan? Memang pegawai psikologi tu sentiasa positif. Tu persepsi tu. Manusia. Saya pun manusia. Saya pun pernah melalui fasa. Tadi baru marah dengan anak. Contoh kan. So maksudnya apa? Bila dah marah tu mula positif balik. Okey. Dia dah tolong tadi. Contoh kan. So kena mula positif. Salah ke kita marah? Tak salah. Tapi kena cepat sedar. Kena cepat respon yang baik-baik. Alright? So, boleh dapat Cepat move on. Ya, betul. Jangan kita terlepuk kat situ lama-lama lah. Alright? So, reframe. Reframe ni, kalau dalam istilah psikologi adalah kita memperbaiki pemikiran yang herod. Ataupun kita rasa macam, contohlah semua orang tak sayang aku. Tu herod dah tu. Herod tu apa? Takkan semua orang percaya kat saya. Tak semua orang akan membenci anda. Tanya balik. Betul ke semua orang tak sayang? Ya, betul. Mak sayang. Contoh. Kawan saya sayang saya. Nampak tak? So dia dah herod. So kita nak reframe tu maksudnya kita nak masukkan pemikiran yang baik, yang betul dalam frame yang baik. So jelas reframe tu apa? Alright, so kita nak new mindset. Maksudnya apa? Saya ni pandai sebenarnya, cuma saya tak apa-apa nak bagi perhatian dalam kelas. Saya jarang tanya pada kawan-kawan ke. So nampak tak? Kita dah cuba renew balik mindset kita. So maksudnya apa? Daripada yang herod tadi, aku sebenarnya tak boleh belajar lah subjek ni. Rasa nak tukar kos. Contoh. Herod dah tu. Hari tu mohon bukan main lagi kan. Pilihan pertama, pilihan kedua itulah dia. Tapi bila tengah-tengah je tiba-tiba dah herod. Dia kata tak boleh. Kan? So please patah balik. Ingat bekal kita yang pertama. Respons yang positif. Kenal pasti dengan cara yang sayang diri kita. Dan mula dengan new mindset ni. Alright. Sebenarnya saya yang pilih kos ni. Aim saya adalah saya nak habiskan dia dengan cara yang macam mana, untuk siapa, kerana Allah, contoh. Kan? So dekat situ kita dah ada mindset. Mindset ni pula, kadang-kadang kan orang selalu sebut fixed mindset kan, ataupun saya tak boleh lah puan, dari zaman saya sekolah menengah rendah sampailah ke hari ni, matematik tu susah. Contoh kan, 3 tambah 3 berapa? 6 contoh kan. Contoh. Boleh jawab sebenarnya kan. Tapi dia fix mindset, dia kata tak boleh. Growth mindset, please ubah growth mindset. Growth mindset ni macam mana? Oh, saya boleh buat sebenarnya, tapi kena belajar lah. Saya kena banyak latih to be, contoh. So maksudnya apa? Growth mindset. Kita believe diri kita boleh buat. Kita percaya kita mampu buat. Okay, kena ada dream board. Dream board ni something yang sangat miracle tau sebenarnya. Sangat-sangat miracle. Believe me. Kenapa saya cakap macam tu? Suka juga saya kongsi dengan anda semua. Tahun ni saya buat tau dream board saya setiap tahun dengan anak-anak. Okay, dream board saya yang pertama ataupun yang saya rasa miracle sangat tahun ni adalah dah lama nakkan anak kan? Dah 4 tahun tak dapat anak, barulah cerita dia kan. So saya pun tampal setepek gambar baby guys tu. Masya Allah, tabarakallah. Bulan 2 saya dapat tahu saya mengandung. Tu yang saya nak cakap. Sebenarnya bila kita tengok dream board kita hari-hari, sebenarnya dia mampu menarik energi yang baik sebenarnya dalam kehidupan kita. Alright, so sukalah saya kongsi. Okay, so next, a goal of attitude.
kita nak newkan diri kita. Kita nak jadi orang yang baru ataupun nak jadi orang yang baik, lebih baik daripada sebelumnya. Okay? Ada goal of attitude yang kita kena capai. Apa dia? Ada 2 kat sini saya bagi kategori. Alright. Kita nak menjadi, selalu kita fokus kepada nak menjadi I'm a human being. Saya nak menjadi pelajar yang baik. Contoh kan. Okay, nak senyum selalu. Saya nak cakap yang baik-baik. Okay. Saya nak kurang komplain. Ataupun saya suka ataupun saya akan memaafkan orang. Itu adalah kita nak jadi. Okay, kita nak jadi yang baik. Cuba kita pergi kepada yang giving ni. Dia lebih besar skop dia. Kenapa saya cakap macam tu mungkin saya tak tahu lah, tapi saya harap benda ni boleh you absorb ataupun you terima dengan baik bila kita terlampau fokus untuk menjadi ni tadi, kadang-kadang kita mengharapkan balasan, kadang-kadang kita nak, bila kita senyum orang pun nak senyum kat kita, tak senyum kita menarik muka contoh okay? Bila kita ada attitude giving, maksud dia apa? Kita memberi tanpa mengharapkan balasan. Kita orang kata apa contoh lah kita memberi janji dan kita tak mengkiri janji, itu pun satu benda. Dan kita nak jadi khalifah pada ummah, dia besar tau skop dia. Ummah ni siapa? Kalau kita dalam keluarga, kitalah ketua kepada adik-beradik contoh. Kalau kawan-kawan, so kita as a ketua dalam kawan-kawan dan sebagainya. Kita sedekah tanpa kita mengharapkan balasan. Sedekah paling mudah apa? Senyum. Tak modal. Sedekah paling murah apa? Al-Fatihah pada yang Muslim. Okay? So, kepada non-Muslim, apakah giving yang boleh you bagi? Buat baik kepada orang lain. Okay? Random of kindness. Banyak sangat random of kindness yang kita boleh apply. Contoh, kutip sampah tepi jalan bila kita nampak benda tu depan mata kita. Contoh. Orang nampak pun orang appreciate. Tapi kita tak harap benda tu. Okay, so itulah goals of attitude kita. Bukan kita nakkan pujian, tapi kita buat tu sebab kita seronok. Syukur kita boleh buat sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Okay, saya harap you all dapat apa yang saya kongsikan ni. Okay, so keempat, release. Release tu ialah kita lepaskan. Bila kita dah lepaskan, kita kena ada tindakan. Jangan tadi kita dah recognize, kita dah response, tapi tak ada tindakan. Tak boleh lah. Dan kita dah ada dream board kita nak jadi yang orang yang bukan sahaja being a person, tapi a giving person. So kita kena mulalah kan tindakan. Bukanlah kita bertepuk sebelah tangan ataupun kita duduk tunggu rezeki bergolek. Tak boleh juga. Alright, so kita dah kena mulakan habit yang negatif tu kita kena kurangkan. Cari alternatif yang boleh. Contoh alternatif ni apa? Maksud saya, bila kita rasa hari tu tak produktif. Contoh hari ni kita rasa tak produktifnya hari ni. So kita buat alternatif lain. Hari esok cuba kita bangun awal. Buat sesuatu yang boleh mengubah. Okay, alternatif. Alternate. Apa yang kita dah cuba buat hari ni tapi tak berjaya, cuba buat esoknya in a positive way pula. Okay, boleh dapat ke? Ada soalan tak setakat ni? Ke berat? You okay ke? Ke tidur dah? Okey Puan. Okey Puan. Okey. Alhamdulillah. Tak ada soalan setakat ni? Kan saya yang tanya? Setakat ni tak ada lagi. Alhamdulillah, insyaAllah. Alright. So itulah kita dah penat-penat tadi kita tanya 3 kali why. Dah dapat dia punya roots of problem. Kita kena ada tindakan. Jangan kita bertepuk, kita duduk macam tu
kena ada tindakan. Kalau kita rasa kita ni tak boleh nak bertanya dengan orang tadi ataupun tak malu nak bertanya dan sebagainya, tapi bila kita dah kenal pasti tadi semua, oh sebenarnya saya ni kurang komunikasi dengan orang yang menyebabkan saya tak dapat sumber, tak dapat input contoh kan. Mulakan tindakan. Okay, mulakan macam mana approach dalam grup ke, individu ke, mana yang you selesa, tapi ada tindakan. Jangan biar dia kesepian. Maksud saya dah cari, dah audit tadi, tapi buat tak tahu. Rugilah. Alright. So itulah dia release. Okay, so seterusnya adalah relearn. Ini penting untuk kita maintain dalam mood kita nak sukses. Dan nak sukses ni kita kena sentiasa duduk dalam kelompok ataupun orang-orang yang moodnya sama. Kita ni semua ada energy tau. Kita ni semua ada good vibes ataupun ada vibes. Alright. Kalau kita positif, contoh kalau kita positif tapi kita duduk dalam yang negatif punya vibes ataupun toxic people tu, dia boleh mempengaruhi vibes kita. So kita kena jauhkan ataupun menjarak dulu sehinggalah vibes tu dah nampak cantik. So barulah kita pun synchronize balik dengan vibes mereka. Alright, so kita kena selalu, kenapa saya cakap macam tu dalam vibes yang baik? Sebab ni lah, sebab kita nakkan dia sentiasa sustain, maintain. Dia tidak kejap kan bersemangat, kejap kan tak payahlah, kejap kan tak boleh. Mak kata tadi belajar kerana Allah, contoh kan. Tak boleh malas, jangan malas. Lepas tu bila tak ingat dia berfasa kan, ataupun ada mood. So macam mana? Kita kena dengar, kita kena tampal. Macam saya dulu, saya tampal kata-kata tu. Supaya yelah tak boleh. Tampal gambar siapa yang bagi inspirasi. Stepek gambar. Saya ingat lagi gambar mak ayah saya pergi Mekah, saya tampal dekat meja study. Buat salah sikit tengok kan. Oh rasa bersalah. Duduk jauh yang orang tak nampak. Mak ayah tak nampak. Kalau kita menipu pun mak ayah tak tahu. Tapi macam mana saya mengawal diri? Itulah dia gambar. Dulu tak ada WhatsApp ni yang MMS, SMS So SMS pun tengok kredit mahal kan. So tengok gambar, ya Allah tadi nak skip kelas sudah tak boleh kan. So benda tu kena ada dalam lingkungan yang selalu memperingatkan kita untuk tidak terjebak benda-benda yang negatif tu. Okay, so boleh dapat ke? Saya harap 5R yang saya tekankan ni mampu atau boleh anda kuasai lah ataupun urus. Okay, so saya rasa di situ sahaja saya punya pengisian hari ni. Nak lebih lagi, jumpa saya.